Terima kasih, Datuk Pengerusi. Pendidikan rendah. Yang lain jawab bertulisnya. Ya. Ya. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tuaran, Kulai, Sibuti, Kepong, Kapar, Tebrau, Ketereh, Batu Gajah dan Kalabakan, dan dua Yang Berhormat yang mencelah tadi, Yang Berhormat Kinabatangan dan Lenggong, yang telah membangkitkan isu-isu yang berkenaan dengan Kementerian Pelajaran. Maksud bekalan 41 tambahan sebanyak 3.3 bilion untuk 3 perkara penting, iaitu pembayaran imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi kaki tangan, serta kenaikan gaji 7% hingga 13% pegawai di bawah sistem saraan Malaysia SSM baru, pelarasan gaji kenaikan pangkat secara time base pegawai perkhidmatan pendidikan, dan ketiga, pembayaran gaji graduan pendidikan yang dilantik sebagai guru interim pada tahun 2012. Perkara pertamanya, Yang Berhormat Datuk Pengerusi, pembayaran imbuhan tambahan imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi sebanyak 1,5 bulan gaji bagi kaki tangan Kementerian Pendidikan Malaysia sektor pelajaran ialah untuk seramai 547,305 orang termasuk guru dan bukan guru telah ditampung oleh peruntukan sedia ada. Walaupun masih ada kekurangan untuk menampung sejumlah 258,587 orang, iaitu sebanyak 853 juta ringgit. Pengumuman mengenai bonus khas prestasi ini diumumkan sewaktu pembentangan bajet tahun 2012, tapi peruntukannya tidak termasuk di dalam perkiraan bajet tahun 2013. Dengan ini, penambahan peruntukan yang diperlukan. Pada masa yang sama, untuk perkara yang seterusnya, juga kerana berlaku kenaikan gaji kepada grade-grade tertentu di bawah sistem saraan Malaysia, iaitu sebab 7% kepada turus 3 ke atas, 8% jurusan A dan 9% kepada jurusan B dan C, serta 13% kepada pegawai dan kaki tangan sokongan grade 1 hingga 54. Kenaikan dan penyelarasan gaji tahun ini memerlukan peruntukan tambahan yang tidak dipohon daripada bajet 2013. Datuk Menteri, boleh mencelah sikit? Ya, Putatan. Sebentar. Ini Boleh soal saya seraan. habis skrip dulu, saya akan Ya. berpeluang kepada Yang Berhormat Putatan. Sabar sikit Putatan. Boleh? Terima kasih, Yang Berhormat. Seterusnya, atas aspek time base, juga penyelarasan pembayaran penyelarasan gaji kenaikan pangkat secara time base ialah seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan bersetuju menambah baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat PPPS dan juga PPPLD menerusi pemendekan tempoh time base dan berasaskan kecemerlangan. Dan untuk maklumat tentang status guru interim dalam maksud penjawab ini ialah guru interim yang dilantik pada tahun 2012 adalah seramai 2,956, terdiri daripada graduan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk berkhidmat di sekolah rendah berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan option yang mendesak. Daripada 2,956 guru interim, sejumlah 2,817 calon telah diperaku oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan dilantik tetap sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah grade DG 41 mulai 16 Mac 2013. Manakala 139 calon yang gagal temuduga dan tidak diperakukan oleh SPP untuk lantikan tetap. Bagi calon yang gagal temuduga, calon dan tidak diperaku oleh SPP, perkhidmatan mereka sebagai guru interim ditamatkan dengan 1 bulan notis penambatan. Itu butir-butir mengapa tambahan ini diperlukan, Yang Berhormat Putatan. Ya, sila. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soal kekurangan guru ni kita dengar lebih daripada 10-20 tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai. Setuju? Kena tangan. Soal seraan gaji naik itu bukan dipersoalkan. Kita mau tahu bahawa guru-guru mesti cukup menjelang tahun 2020, Datuk Menteri. Ya. Sebelum Kalau 2020 saya tidak setuju. Sebelum 2020. Sama juga tempat speaker tak cukup guru. Ya. Tapi masalah dia, kita banyak pemohon, tapi banyak juga ditolak. Seolah-olah ni kita punya minat
yang orang ada kelayakan memohon sebagai seorang guru tu agak berhormat. Saya minta penjelasan daripada menteri kenapa banyak ditolak dan juga kenapa tidak atraktif jawatan guru ini. Satu lagi Datuk Pengerusi, oleh kerana soal seraan ini, guru-guru yang dipertugaskan di Semenanjung memalukan, malu, dia cakap malu. Sebab kenapa? Allowance ini tidak mencukupi seraan hidup. Ini ucap dalam celah kementerian, saya minta penjelasan sebab soal allowance tadi. Dia sebut allowance gaji, ini soalan gaji ini yang tidak mencukupi walaupun dimasukkan dalam bajet beberapa tahun yang lalu. Adakah pihak kementerian bersedia untuk membuatkan satu bajet yang secukup-cukupnya supaya guru-guru ini hidup dengan selesa? Jangan janji-janji saja. Boleh jawab sekali ya? Ya, kena batangan. Sama, lebih kurang sama. Terima kasih. Saya sehaluan dengan putatan, yaitu kenapa masih menjadi persoalan kekurangan guru. Lebih-lebih lagi guru bahasa Inggeris. Tidakkah kementerian melalui transformasi plan di kementerian yang baru-baru ini menggariskan beberapa perkara, tetapi akhirnya perkara itu cuma elok di kertas, bunyi dia sedap, tetapi semasa pelaksanaan dia kita gagal. Jadi saya berharap dengan kehadiran yang berhormat di situ, fresh blood orang kata, cuba lakukan sesuatu, perubahan, bawa perubahan di kementerian, bahawa sudah tiba masanya kita nak memperkasakan sekolah-sekolah kita ini, maka guru-guru kena cukup. Guru-guru graduan di Sabah banyak. Kalau kita kekurangan sumber, ambillah daripada keluaran swasta. Kenapa? Apa masalah dia? Kalau tidak ada duit, cari duit. Sebab kita sudah jadi pemerintah. Itu yang kita perlu jawapan. Jangan lagi masalah keuangan tidak cukup. Saya tidak tahu sampai bila masalah ini selesai. Sebab itu kita tidak boleh memperkasakan sekolah kita. Sebab kita tidak boleh menganjak. Tidak ada satu anjakan paradigma yang boleh dibanggakan. Jadi yang berhormat, lakukan sesuatu, buat perubahan khususnya di Sabah dan di Sarawak. Ya. Di mana Menteri? Saya mana cuma ada dua yang bangun. Cuma ringkas saja. Saya bertanya kepada yang berhormat Timbalan Menteri, 3 perbelanjaan yang dinyatakan dalam ini. Yang pertama, saya nampak itu adalah kenaikan 7 hingga 13%. Itu adalah selepas pemansuhan SBPA dan diganti dengan sistem yang baru, di mana itu adalah diguna pakai untuk semua pegawai kerajaan. Saya nak dapat pengesahan adakah itu benar. Kedua, kenaikan yang kedua ni secara pangkat time base. Dulu tak ada sistem 8863 atau 885 dan ianya telah dilengkapkan sebagai pengumuman di Hari Guru. Dan saya nak dapat pengesahan adakah itu yang menyebabkan ada kenaikan. Dan ketiga, pembayaran gaji graduan kepada guru interim ni sebenarnya untuk melengkapkan kekurangan guru, di mana 2000 lebih itu 1874 adalah SJKC dan sebahagian kecil SJKT, dan itu untuk kita melengkapkan dan akhirnya mereka telah dilantik tetap. Kalau tiga perbelanjaan ni seperti mana yang dapat disahkan, saya rasa itu memang perlu dibayar. Terima kasih. Ya, Bacuk. Terima kasih Pengerusi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendapat penjelasan daripada pihak Menteri mengenai bahagian pendidikan Islam KPM, yang mana berdasarkan maklumat yang diperolehi bermula tahun 2008, kurikulum pendidikan Islam telah diletakkan di bawah pengurusan bahagian pembangunan kurikulum seperti mata pelajaran lain, manakala pengurusan penempatan dan pertukaran guru pendidikan Islam JKOF telah diletakkan di bawah pengurusan bahagian sekolah harian. Pelaksanaan ini telah bermula pada tahun 2010. Ini menyebabkan isu yang berlaku di sini adalah guru-guru yang telah dilatih dan ditempatkan tidak mengikut option mereka. Contohnya guru-guru bahasa Arab telah ditempatkan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam. Guru-guru kelas kemahiran Al-Quran telah ditempatkan untuk mengajar bahasa Arab. Tidakkah ada perancangan daripada pihak kementerian untuk mengembalikan semula pengurusan dan penempatan guru pendidikan Islam serta pengurusan kurikulum pendidikan Islam ini di bawah kendalian bahagian pendidikan Islam? Ya, Yang Berhormat,
kita ada 8 termasuk kementerian ini. Kalau setengah jam, 8 kali 30, 320 minit, jadi berapa jam lagi kita bersidang? Alang-alang mandi biar basah Datuk Ketua. Ya. Saya Ya. akan Ya. cuba selesaikan asalkan tak ada Ya. pencelahan. Ya. Okey. Ya. Baik, saya akan jawab beberapa soalan Ya. yang saya dapat yang ada kena-mengena sedikit, yang jauh lari daripada topik. Saya akan hantar melalui tulisan. Saya harap Ya. Yang Berhormat dapat terima. Yang Berhormat Tuan, tentang isu beri kuasa kepada pengetua untuk memilih pembekal semasa perolehan. Secara prinsipnya, Berhormat, penurunan kuasa telah dipraktikkan bagi projek-projek berskala kecil kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk memilih pembekal semasa membuat perolehan. Cadangan yang Berhormat Tuan akan dikaji kewajarannya dan pihak kementerian tiada halangan untuk menurunkan kuasa tersebut kepada pengetua sekiranya ia didapati dapat mempercepatkan proses perolehan dan mendatangkan kebaikan secara keseluruhan. Untuk mengenai pembezaan kadar allowance guru di Sabah dan Semenanjung. Kadar allowance guru sebentar yang tadi tu. Ni minta maaf, Tuan, saya tak beri lalu Yang lagi. Mohd Saya akan Menteri jawab baru soalan. mula Kalau menjawab perlu ni. penjelasan lain, tulis maklum pada saya kemudian kita bincang. Nanti kita minum kopi Ya. ke apa, kita bincang lagi. Kadar allowance guru di Sabah dan Semenanjung adalah berbeza berdasarkan lokaliti dan situasi di tempat berkenaan. Seterusnya, dari aspek allowance wilayah tidak adil dan tidak membela guru. Allowance yang diberi adalah berdasarkan kadar yang telah diselaraskan oleh agensi pusat, adalah bertepatan dan memberi keadilan kepada semua penjawat awam. Untuk soalan daripada Yang Berhormat Kulai, ada ya? Okey. 460 orang graduate diploma di PLI masih tidak layak jadi guru. Setakat ni semua pelatih-pelatih telah melalui KISSM semasa mereka berada di IPG. Sekiranya mereka tidak sempat melalui, mereka boleh mengikuti kursus ini di bawah kendalian JPN untuk tajaan pelantikan. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, guru interim juga diberi peluang untuk menghadiri kursus dalam cuti. Ini untuk maklumat Yang Berhormat ya. Seterusnya, Yang Berhormat Sibuti, perbezaan allowance guru di sekolah kurang murid dan lain-lain sekolah. Yang Berhormat, persamaan allowance khas tugas guru besar sama ada mengajar di sekolah kurang murid atau sekolah besar ada RM100. Yang Berhormat Sibuti mohon allowance khas guru besar di sekolah yang besar ditingkatkan melebihi dari allowance guru besar diterima oleh guru besar SKM. Akan kita membuat kajian. Yang Berhormat Kepung mengatakan secara Yang tak ada dalam dewan bertulis. Kepung tak ada? Ya. Ada. Dia masih ada di sini. Betul, Yang Berhormat 80 Kepung. dia kata, Yang Berhormat Kepung kata ada. Dia Ya. ada. Dia memberi Ah. fokus. Dia ada. Tak ada. Dia masih alert. Dia kata 80-an tak ramai tanya soalan. 80-an dulu lain, sekarang lain Yang Berhormat. Ramai ahli-ahli parlimen bertenaga. Pembayaran gaji guru interim. Aduan standard kualiti guru, pastikan guru interim capai tahap kualiti yang baik sebelum dilantik menjadi guru. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengubah standard guru Malaysia SGM yang menggariskan standard kompetensi profesional kegunaan yang patut dicapai oleh guru yang berkualiti. 3 standard utama yang ditekankan ialah amalan nilai profesional keguruan, pengetahuan dan kefahaman dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Justru standard guru Malaysia ditadbir secara mahir, secara online dan boleh diakses oleh guru pada bila-bila masa bagi mengetahui tahap kompetensi guru. Yang Berhormat Kapa, kenaikan gaji guru mestilah selaras dengan beban tugas guru yang dibebankan tugas perkeranian. Saya setuju. Kenaikan gaji penjawat awam telah diselaraskan oleh kerajaan dan mengambil kira semua aspek tanpa mengira skim, grade dan perkhidmatan awam. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, Kementerian sedar dan kita juga telah merancangkan untuk mendapat perkhidmatan pembantu guru untuk meringankan beban guru-guru. Kerajaan Barisan Nasional, kerajaan prihatin. Seterusnya, Yang Berhormat Tebrau, adakah masih terdapat kekurangan guru di sekolah rendah? Waran perjawatan 2013, 237,762 perjawatan. Pengisian di sekolah kebangsaan, 184,904. Pengisian di SJKC, 35,959. Pengisian di SJKT, 9,123. Banyak lagi maklumat di sini, saya akan memberi jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat Tebrau. Yang Berhormat Ketereh, mohon cari kaedah
terbaik penempatan guru yang terpisah daripada pasangan masing-masing untuk meningkatkan prestasi guru. Memang benar Yang Berhormat, Kementerian mengambil perhatian yang begitu serius terhadap perkara ini. Malah 60% daripada guru-guru yang ditawarkan penukaran ini adalah berdasarkan kepada keperluan ini. Daripada 100%, 60% sebab utama kita beri penukaran ialah kita tidak mahu memisahkan suami isteri. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penempatan dan pertukaran guru ke negeri-negeri yang berhampiran dengan negeri pasangan. Mereka berdasarkan kekosongan perjawatan dan keperluan sesuai option. Yang Berhormat Terberau juga telah mengatakan pengambilan UEC adakah diteruskan, pengambilan dikurangkan dari 20 orang kepada 10 orang. Ini saya akan secara bertulis kerana tak ada kena-mengena dengan mohon maaf, saya tidak akan memberi peluang untuk pencerahan. Saya akan beri secara tulisan. Yang Berhormat Dr. Gajah, gaji guru interim masa depan mereka. 200 orang guru interim sekolah tamil tidak peluang untuk KIPG. Kementerian Pendidikan Malaysia Berhormat ada. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil berat tentang isu-isu kebajikan guru interim. Walau bagaimanapun 200 orang guru interim sekolah tamil adalah guru interim tidak terlatih. Maka tidak ada keperluan untuk menawarkan kursus kepada mereka kerana tiada keperluan berdasarkan unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat Kalabakan minta mengkaji sekolah-sekolah luar bandar di Sabah yang uzur dan menimbulkan keadaan rumah guru pendalaman yang di Sabah kecil dan daif. Kalabakan nota saya. Okey. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menitikberatkan keselesaan infrastruktur sekolah terutamanya bagi sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pendalaman. Sehubungan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan kajian dan penilaian kos penyelenggaraan kerja-kerja menaik taraf sekolah dan rumah-rumah guru daif dan uzur di seluruh kawasan luar bandar di Sabah termasuk di daerah yang berhormat. Kerja-kerja penyelenggaraan akan dimulakan sebaik saja Kementerian memperolehi maklumat mengenai kos penyelenggaraan bagi kerja-kerja naik taraf sekolah dan rumah-rumah guru berkenaan. Yang Berhormat Kinabatangan juga mencadangkan agar satu jawatankuasa pemantauan ditubuhkan untuk buat laporan terperinci keadaan sekolah dan rumah guru. Cadangan Yang Berhormat akan kami beri perhatian sewajarnya. Ini komitmen daripada saya Yang Berhormat oleh pihak kementerian. Walau bagaimanapun pada masa ini Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah dan sedang menjalankan pemantauan secara dekat dengan turun padang terus ke tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Untuk maklumat Yang Berhormat Kalabakan dan juga Yang Berhormat Kinabatangan, sahabat seperjuangan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Mary pun telah diamanatkan untuk meneliti dan melihat keadaan-keadaan secara pribadi. Beliau sendiri akan turun ke sekolah-sekolah di Sabah untuk menilai keperluan dan akan maklum kepada kementerian supaya kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Yang Berhormat Kinabatangan juga meminta kementerian menyelesaikan secara keseluruhan keadaan sekolah-sekolah yang uzur di Sabah dan Sarawak termasuk SMK Tonggot. Selain daripada jawapan tanggungjawab Yang Berhormat Datuk Mary, Kementerian sentiasa prihatin terhadap pembinaan sekolah-sekolah pendalaman. Bagi SMK Tonggot, status pembinaan sehingga kini adalah sebanyak 94% dan dijangka dapat diselesaikan pada akhir Ogos 2013. Sama-sama kita harapkan penyelesaian ini. Terhadap soalan daripada sahabat saya Air Hitam, apa yang saya bentangkan ini merupakan satu kerja yang mana Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri dulu telah luluskan. Saya membentangkan, saya pasti Yang Berhormat Menteri tahu kaedahnya dan apa pendapat Yang Berhormat Menteri saya setuju, saya terima dan benar. Dan terakhir Yang Berhormat Bacok, jawapan untuk Yang Berhormat Bacok akan saya buat secara tulisan. Okey? Terima kasih Datuk Pengerusi.